Assalamualaikum, nama saya Nurul Syahili binti Azman. Saya akan menerangkan subtopik 2.0 iaitu skop syariah. Skop syariah terdiri daripada 3 bahagian. Bahagian pertama ialah menjaga hubungan dengan Allah. Jadi, kita sebagai umat Islam haruslah mementingkan agama kerana agama Islam merupakan agama yang sangat mudah dipahami dan dipelajari. Kita sebagai umat Islam juga sepatutnya bersyukur kerana kita dilahirkan dalam keluarga yang beragama Islam. Oleh itu, kita perlu menjaga hubungan dengan Allah dengan cara melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Sebagai contoh, solat 5 waktu, berpuasa, memberi dan membayar zakat, dan sebagainya. Pada masa kini, terdapat segelintir umat Islam yang tidak takut untuk menduakan Allah dengan cara mereka berdamping dengan makhluk gaib ini yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar manusia. Mereka yang menggunakan makhluk gaib ini mempunyai pelbagai tujuan dan boleh menjatuhkan orang lain, ahli keluarga, rakan-rakan, dan ada juga yang ingin melindungi diri daripada sebarang jenis ancaman. Oleh itu, hubungan dengan Allah adalah merupakan satu ikatan yang unik dan tidak sama dengan hubungan yang lain. Ianya bersifat ubudiyah. Kategori yang seterusnya ialah menjaga hubungan sesama manusia. Masyarakat Islam merupakan masyarakat yang tidak rasis, tidak bersifat nasionalis dan ia tidak hanya untuk segelintir bangsa dan budaya. Untuk menjaga hubungan manusia dengan manusia yang lain, ia merangkumi perhubungan dan interaksi yang luas, antaranya dalam bidang sosial, politik, pendidikan, perniagaan dan sebagainya. Umat Islam merupakan umat yang bersatu padu antara satu sama lain tanpa mengira darjat atau keturunan. Umat Islam juga tidak disempitkan dengan politik dunia. Dengan adanya pergaduhan yang berlaku dalam ahli politik, ianya sangat mudah bagi orang yang ingin mengambil kesempatan untuk mempunyai jawatan yang tinggi dalam negara. Semua manusia harus sedar bahawa mereka sebenarnya berasal dari keturunan yang sama, iaitu keturunan Nabi Adam AS, dan Nabi Adam diciptakan daripada tanah. Tiada apa-apa yang boleh digunakan oleh seseorang untuk menghina dan berbangga diri terhadap orang lain. Selain itu juga, Islam menolak sebarang bentuk penindasan terhadap masyarakat yang lain, diskriminasi terhadap etnik tertentu, menjadikan seseorang hamba dan sebagainya. Dasar ini juga turut merangkumi hubungan masyarakat yang beragama Islam dengan masyarakat yang bukan beragama Islam. Setiap orang mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing. Islam mewajibkan kepada pemerintah Islam supaya menjaga kepentingan orang bukan Islam dengan adil dan seksama, di samping perlu juga menjaga kebajikan orang Islam. Kekerasan dan kezaliman sesama manusia ditolak dengan keras menurut ajaran Islam. Oleh yang demikian, kita sebagai orang Islam haruslah sentiasa bersama-sama menjaga sesama masyarakat untuk mengelakkan sebarang bentuk penindasan terhadap orang Islam. Kategori yang seterusnya ialah menjaga hubungan dengan manusia dan alam sekitar. Alam ini merupakan alat atau medan untuk umat Islam melakukan ibadat dan bukannya menjadi tempat matlamat pencapaian manusia yang tidak akan kekal sampai bila-bila. Manusia telah dikurniakan akal fikiran berbanding makhluk-makhluk yang lain. Dengan adanya akal fikiran, manusia dapat berfikir, merancang sesuatu, membezakan perkara baik dan buruk, berkarya dan sebagainya.
Allah telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih yang terbaik untuk diri mereka sendiri. Keistimewaan ini tidak dimiliki oleh haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Selain akal, manusia juga dikurniakan ruh. Akal dan ruh digunakan oleh manusia untuk berinteraksi dengan alam yang diamanahkan. Jadi terdapat dua bentuk interaksi yang dimaksudkan. Interaksi yang pertama ialah interaksi dalam bidang pengambilan kepentingan demi kepentingan manusia. Yang kedua, interaksi melalui iktibar, renungan serta penumpuan fikiran terhadap alam dan segala yang terdapat padanya. Interaksi ini dapat dikenal pasti dalam ayat Al-Quran. Antara firman Allah SWT yang bermaksud, tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Alam ini adalah ciptaan Allah SWT yang indah, cantik dan mempunyai pelbagai manfaat. Alam ini diciptakan oleh Allah kepada manusia supaya manusia dapat mengkaji, menyelidik dan merenungi apa yang telah diciptakan kepada hamba-Nya. Allah telah mengarahkan semua manusia untuk memanfaatkan segala anugerah dan rezeki yang telah diturunkan oleh Allah kepada semua manusia.